Baik, rakan kita di Sarawak tadi sudah berkongsi kepada anda sedikit gambaran bagaimana agaknya pelaksanaan kebenaran gunting rambut di kedai-kedai gunting dan juga salon kecantikan. Set Selamat Pagi Malaysia hari ini kami ubah seolah-olah berada di dalam kedai gunting untuk memberi kefahaman lebih baik ataupun gambaran lebih jelas kepada anda bagaimana agaknya operasi gunting rambut dan juga salon kecantikan tatkala kita memberikan kebenaran esok 10 hari bulan. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenai operasi ini, TN Winda Muhammad Tahir, Presiden Malaysia Barber Bumi Putra Association MBBA sudah ada bersama dengan kita di studio hari ini. Baik, walaupun esok sudah dimulakan, tapi saya yakin nasihat anda berikan kepada ahli-ahli persatuan tidaklah serentak sebab kita takut juga sebab saya difahamkan penggunting-penggunting rambut ini juga perlu menjalani ujian calitan dulu, swab test dulu. Tuan. Pertama kalinya, Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih di atas pihak kerajaan untuk membenarkan sektor ini beroperasi pada besok, insyaAllah. Untuk berkaitan dengan bab saringan ni, sebetulnya pihak kerajaan tidak mewajibkan kepada penggunting rambut untuk beroperasi. Cuma saya di peringkat persatuan, konsep kita jaga kita ada yang menjalani ujian tersebut untuk meyakinkan pelanggan-pelanggan mereka. Jadi bagaimana persiapan setakat ini sebab pengumuman baru dibuat beberapa hari lepas tapi pembukaan akan dimulakan esok. Apa perkara yang diutamakan persediaan yang dibuat kepada ahli-ahli persatuan sendiri sebelum operasi mereka dibuka? Sebenarnya di peringkat pemain industri dia bersedia awal. Okey. Itu satu yang mengembirakan. Cuma apabila kebenaran operasi besok adalah perkara faktor utama adalah melibatkan SOP, pematuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sudah pasti saya yakin SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan mengambil kira kepentingan sektor industri gunting rambut dan juga kepentingan orang awam, iaitu pelanggan-pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan tersebut. Dan yang lebih penting, kedua-dua belah pihak hendaklah memahami dan mematuhi SOP tersebut dengan sebaik yang mungkin. Kalau seperti yang Tuan Winda katakan tadi bahawa sebenarnya penggunting-penggunting rambut ini, pemilik kedai gunting rambut ini dah bersedia lebih awal. Maksudnya mereka memang tidak ragu-ragu untuk mematuhi SOP yang dibenarkan untuk menjana pendapatan. Sebab kita tahu kalau nak menyediakan PPE, cecair pembasmi kuman, pakai pelitup hidung dan mulut, melibatkan kos yang tinggi. Respon daripada pemilik kedai gunting ini bagaimana? Kita memahami tujuan SOP tersebut bukan sekadar kita nak buka kedai. Apa yang lebih penting adalah keselamatan diri dan juga keselamatan pelanggan. Kita pun tahu ianya juga melibatkan soal kos PPE yang mana ada beberapa perkara dekat situ dia melibatkan pakai buang. Benda ni melibatkan kos dan sudah pasti ada sedikit kenaikan harga daripada segi untuk menampung kos itu tadi. Tapi ini tidaklah membebankan. Sebabnya perkara ini penting untuk kita mencapai memenuhi SOP tersebut. Kita wajib. Sebab ini penting. Kita masih dalam proses memutuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi kita bersama-sama dengan kerajaan. Jadi semua pihak hendaklah faham situasi. Baik, kita harapkan semoga anda semua pemilik kedai gunting rambut dapat mematuhi SOP itu kerana sebelum ini pun sejak PKP dilaksanakan terus-menerus isu ini dibangkitkan. Soalan-soalan kepada menteri mengenai kedai gunting rambut ini juga sering kali diutarakan. Jadi kebenaran dah diberikan, pematuhan bukan saja terhadap pemilik gunting rambut, malah individu-individu ataupun para pelanggan juga perlu untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Kita akan menyaksikan demonstrasi penggunting rambut. Nanti kita akan bersama dengan Zaleha untuk bersama dengan tetamu-tetamu lain berkongsi mengenai SOP operasi gunting rambut dan juga salon kecantikan ini. Leha. Saya pasti ramai yang menumpukan fokus penuh untuk apa yang akan kami kongsikan pagi ini. Bersama saya pagi ini Tuan Aziz Basiran, Presiden Malaysia Industrial Safety and Health Association, dan juga Tuan Abdul Muttalib Abdul Ghaffar, Ketua Penyelaras Jawatan Kuasa Teknikal, dari apa yang dikongsikan oleh mereka yang baru saja memberikan penjelasan sebentar tadi. Ramai sebenarnya yang bertanyakan dari segi keselamatan sebab selama 2-3 bulan ini kita digalakkan pakai sarung tangan, kita pakai mask, tapi bila melibatkan
melibatkan sentuhan itu kita terlalu berjaga-jaga. Jadi apa yang boleh diperjelaskan kepada para penonton, apa yang boleh memberikan sedikit jaminan dari segi keselamatan dalam prosedur itu, Tuan? Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Aziz Basiran daripada Malaysian Industrial Safety and Health Association atau nama ringkasnya MISHA lah, MISHA. Dan kami ini berperanan sebagai membantu dari segi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan kami adalah Premier Association. Dan dalam konteks kita hari ini berkenaan tentang perkara yang dibincangkan hari ini, kami menyediakan SOP dan sebagainya yang berkenaan tentang bagaimana atur cara bekerja lebih selamat dan lebih sihat supaya semua pihak mendapat manfaatnya. Jadi kami ni ada dua bidang. Bidang yang pertama adalah CSR. Terutamanya kita bantu, yang pertama yang kita telah buat adalah sektor gunting rambut, di mana kita membantu juga beliau pihak sektor untuk membuat SOP dan sebagainya supaya semua pihak dapat manfaat dari segi aspek pengunting rambut dan juga masyarakat yang ingin mendapatkan khidmat tersebut. Dan yang kedua, kami juga sedang merancang untuk buat di sektor-sektor lain, masjid, surau, gimnasium, stadium dan lain-lain yang kami akan buat insya-Allah pada tahun ini, pada tahun 2020. Dan yang kedua, bidang kami adalah bidang perundingan dan juga latihan, di mana kami memberi juga aspek perundingan dan latihan kepada sektor-sektor, terutamanya industri-industri yang mempunyai bajet tertentu. Tapi untuk CSR ni kami pilih sektor-sektor yang sebenarnya termasuk dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan tertakluk kepada undang-undang. Jadi kami bantu sektor-sektor supaya kita semua dapat menjana ekonomi dan masyarakat pun mendapat manfaatnya. Macam OSH lah. OSH lah. Dia panggil KKP lah, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. In English, OSH, Occupational Safety and Health. Jadi apa yang dikongsikan itu memang betul-betul mengikut piawaian industri perlu. Abdul Muttalib, bagaimana pula untuk industri yang macam refleksologi, ramai yang dah lama tak tengok wayang, bagaimana bergerak ke arah itu nanti? Ramai juga bertanya sebab bukan saja mereka yang pergi menikmati perkhidmatan tersebut, tapi mereka yang terlibat dalam bidang pekerjaan ini yang dah lama tak dapat kerja ni. Macam mana? Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Sahabat Bahagian Malaysia kerana sudi menjemput pihak MISHA dan juga MBBA untuk datang temu ramah hari ini lah. Okey, berbalik kepada sektor yang lebih pada sektor perkhidmatan. Okey, kebanyakan sektor-sektor perkhidmatan ni mereka tidak ada bajet khusus untuk membangunkan SOP, untuk membuat analisa kerja selamat, untuk menilai risiko. Itulah peranan MISHA kat sini. Kita hanya fokuskan kepada sektor-sektor yang tiada bajet khusus untuk membangunkan SOP ini. Macam sedikit latar belakang berkenaan dengan jawatan usaha teknikal ini, di mana pihak MBBA telah berjumpa kami. Kita dah mula projek ni sebulan sebelum mendapat kelulusan ni. Kita cuba untuk dapatkan keyakinan daripada pihak MITI. So mereka telah membentangkan kepada pihak MISHA apa SOP yang telah mereka bentangkan. So daripada situ pihak MISHA memperhalusi SOP yang telah dibangunkan, dan daripada situ kita nilai setiap risiko yang terlibat. So daripada risiko yang terlibat tu kita cadangkan langkah kawalan yang sesuai supaya risiko itu boleh dikawal. Okey, daripada analisa itu kita senaraikan dia punya turutan kerja dia bermula daripada pelanggan masuk sehingga pelanggan balik. So setiap langkah kerja tu kita analisa apa hazard yang terlibat, apa risiko yang terdapat, berapa dia rating risiko dia, dan apa langkah kawalan dia setiap risiko yang dah disenaraikan tu. Bagi yang asimptomatik pula bagaimana? Tak ada temperature, tak ada batuk, tak ada apa. Jadi apa pula barangkali sedikit potensi kebarangkalian, probability kebarangkalian untuk situasi itu, Tuan Aziz? Okey, seperti yang kita tahu dari segi pandemik COVID-19 ni memang ada simptom-simptom yang begitulah di mana kita tidak dapat kesan pada peringkat awal. Jadi yang ini kita perlu ada perbincangan lanjutlah dengan pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya KKM dan sebagainya, bagaimana cara yang terbaik supaya benda ini tidak berlaku lah, ataupun kita boleh sebagai prevention lah kita panggil. Sebab itu kita ada aplikasi untuk trace balik kalau apa jadi. Ada yang juga bertanya kalau boleh manicure kenapa tak boleh urut? Dua-dua melibatkan sentuhan juga. Bagi pihak yang begitu lama berpengalaman dalam bidang safety and hazard ataupun inilah safety and health ini, pandangan bagaimana? Okey, pada pandangan MISHA, so dia punya orang kata goal dia punya sasaran ialah satu crowded
satu lagi melalui sentuhan. So sentuhan ni macam contoh kalau dalam sektor gunting rambut ni yang melibatkan sentuhan, so apa-apa contact point yang melibatkan sentuhan kita akan bersihkan. So kalau berbalik pada sektor urut ni pula, so yang tu saya tak berapa pakar dalam bidang urut ni, sebab kalau ikut analisa kerja selamat, kalau yang melibatkan sentuhan tangan ni, salah satu langkah kawalan yang boleh kita cadangkan ialah penggunaan disposable glove, sarung tangan pakai buang. Tapi saya tak tahulah pula kesan orang yang menerima urutan tu sama ada kalau tak ada direct contact dengan kulit, dia berkesan ke tak, yang tu perlu perbincangan lanjut lah. Tapi kalau ikut daripada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kalau melibatkan sentuhan ni, kita cadangkan kawalan, langkah kawalan iaitu penggunaan peralatan pelindungan diri lah, seperti sarung tangan pakai buang. Peranan bagi pihak pengguna pula, sebab kalau pihak peniaga dah ada PPE, dah melaburkan segala wang untuk memastikan keselamatan, mereka juga apa yang perlu mereka lakukan sebelum mereka pergi ke premis perniagaan untuk mendapatkan sebarang perkhidmatan, tak kisahlah manicure ke potong rambut ke apa. Untuk sektor gunting rambut, kita dah berbincang hanya menerusi appointment. Yang ini temu janji, dan kita telah setkan masa-masa tertentu. Dia begini, SOP ni kita dah dengar lama kan, berkenaan SOP daripada dulu ISO 9001 kita pernah dengar. Jadi SOP ni sudah sampai masanya bukan sahaja daripada sektor industri itu pelaksanaan SOP, maknanya kita ni sebagai rakyat biasa, sebagai pengguna pun kena follow SOP. Jadi kita ikut saja apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Jadi pihak pengguna dan juga sektor yang terlibat, so kena dua-dua mematuhi SOP. Jadi saya harap inilah masanya, bukan kita hanya melihat pandemik ini saja, kita melihat juga hazard-hazard ataupun potensi-potensi yang boleh membawa kecederaan ataupun penyakit atau masalah kesihatan dari benda-benda lain, aspek-aspek lain. Dari segi contohnya gunting yang tajam kalau menggunting dan sebagainya, cahaya yang tidak mencukupi, lantai yang licin dan sebagainya. Jadi sampai masanya kita kena bekerjasama semua pihak, sebab keselamatan dan pekerjaan ni adalah bermula daripada kita. Kita boleh lihat visual pelibet Andy juga mengenakan ini yang akan kita lihat sekiranya masuk ke premis perniagaan untuk potong rambut. Cik Talib. Bagaimana pula apa lagi yang perlu mereka lakukan, sebab itu lepas dah pakai dah tak boleh guna lagi. Jadi dari segi pembuangan ataupun pelupusan sisa-sisa plastik ini bukan satu lagi isu yang perlu kita tangani selepas ini. Sebenarnya kita kaji dia punya langkah turutan kerja dia bermula saat awal pelanggan masuk sehingga pelanggan buat pembayaran sehingga keluarlah, termasuk sekali pembuangan sisa-sisa disposable glove ni semualah. So untuk tujuan kita fokus pada sektor gunting rambut. Untuk pembuangan sisa-sisa buangan ni, kita telah sediakan satu baku sampah khas, kita labelkan kat situ. Ini ialah untuk peralatan pakai buang yang telah digunakan. So maknanya setiap kali selesai je proses menggunting rambut tiap-tiap pelanggan tu, dia akan terus buang semua yang dia pakai, dia akan ambil set baru. Kita tak pakai banyak-banyak kali macam konvensional punya cara, kita pakai yang sama kan. So kali ni bila pakai buang, habis dia satu gunting rambut, buang. Pakai baru, bersihkan, pakai baru, baru customer baru masuk. Macam tu. Kita nak tanyakan kepada Andy, bagaimana perasaannya Andy mengenakan peralatan keselamatan dan perlindungan ini? Bagaimana situasinya? Sebab sebelum ini kita potong rambut tak ada pakai mask, tak ada pakai glove, tak ada pakai plastik apron. Okeylah, apron tu ada, tetapi Andy boleh kongsikan sedikit? Ya, saya diberikan penjelasan sebenarnya Leha daripada Tuan Winda sendiri ketika saya bukaan ketika pelanggan mula masuk sudah disemak suhu mereka. Tuan Winda mungkin boleh jelaskan permulaan pelanggan masuk sampailah duduk di kerusi untuk gunting rambut ini. Kita mencadangkan kaedah janji temu ataupun temu janji. Sebabnya kita untuk mengelakkan pelanggan berasak-asak di kedai. Kita pun maklum sekarang ni rakyat Malaysia dah hampir 3 bulan tak mendapatkan khidmat ni. Jadi pertama sekali apabila mereka telah mendapatkan appointment menggunakan apps dan sebagainya, dia akan melalui satu proses saringan. Proses saringan ini diwajibkan. Maksudnya kita kena memastikan tahap suhu badan mereka tidak ada simptom, gejala dan sebagainya.
Yang ini yang saya pegang ni. Ini di luar kedai saya akan guna ni. Lepas tu kita ambil rekod dia dan butiran dia. Dan kemudian kalau dia sehat, alhamdulillah, baru dia boleh dijemput di kursi baba. Kita nak berkongsi mengenai PPE yang saya gunakan ini. Kalau sebelum ini kita panggil ini macam apron lah, yang digunakan adalah kain, tapi sekarang ini jenis pakai buang plastik seperti ini sebab untuk mengelakkan jangkitan dan sebagainya. Dan juga pelitup hidung dan mulut ini perlu digunakan kecuali ketika mencukur dan juga mencukur misai dan jambang. Dan jumlah pelanggan yang boleh berada dalam satu kedai gunting itu juga tertakluk ataupun bergantung kepada keluasan kedai gunting rambut itu sendiri. Ya, betul. Kita kena tengok keluasan premis ataupun kedai masing-masing. Mengenai peralatan-peralatan yang digunakan ini pastinya akan disanitize dari masa ke masa setiap kali pelanggan bertukar ataupun bagaimana, Tuan? Yang ini saya nak bagi tahu, industri barbershop ni sebetulnya untuk kebersihan ni kita mengamalkan satu peningkatan kebersihan tu cukup tinggi. Contohnya peralatan yang di sebelah sana tu, maksudnya kita dah sebelum COVID-19 lagi kita dah memang menggunakan peralatan yang mana untuk pembasmi kuman. Jadi sudah pasti SOP ni sebelum dan selepas kita perlu sanitize peralatan yang kita gunakan. Okey, jadi jangan ragu-ragu kepada anda yang ingin mahu gunting rambut di kedai gunting. Ini dah 10 minit dah gunting tapi tak pendek-pendek lagi. Okey, kita akan kembali ke Leah. Terima kasih banyak Tuan Linda. Leah, apa yang anda nak kongsikan lagi dari sana? Baik, kita nak tanyakan sebagai kesimpulan Encik Aziz, menuju selepas ini sebab PKPP pun telah akan diperkenalkan, bagi mereka yang belum lagi mendapat kelulusan, mungkin selain daripada bersabar, apa lagi yang mereka boleh buat untuk mereka juga sama-sama kembali ke industri? Okey, sebagai kesimpulan, bagi industri yang masih belum lagi mendapat kelulusan, so jangan ada rasa kecewa. Cuba kita buat satu pengurusan risiko. Kita buat satu pengurusan risiko dan come up ataupun wujudkan satu SOP yang boleh meyakinkan semua pihak dapat mengurangkan risiko ke tahap yang boleh diterima. Dipanggil acceptable risk. Jadi itu harapan saya, dan bagi pihak yang mungkin ingin bantuan daripada pihak-pihak yang kami dan sebagainya, so insya-Allah kami boleh bantu dengan apa yang kami mampu. Ada kaunselor ataupun guidance yang boleh diberikan kepada mereka bila mereka pergi ke MISHA? Okey, ada. Untuk membuat satu penilaian risiko, so Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah mengeluarkan satu guideline yang mana dia guide kita macam mana kita nak menilai risiko dalam setiap sektor yang kita ceburilah. So kita boleh refer pada HIRIGHT guideline tahun 2008, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Saya nak tambah sikit, pihak MISHA hari ini berasa bangga kerana kita dapat lihat sektor-sektor kecil seperti sektor gunting rambut, masjid, surau dan sebagainya sudah mula orang kata peka dengan aspek keselamatan dan kesihatan mereka. Itulah apa orang kata kita punya kebanggaan bila sektor-sektor lain boleh dikatakan akan menuju sama seperti sektor pembinaan, minyak dan gas, perkilangan dan sebagainya. Bukan saja essential services saja, mereka juga telah boleh kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih Tahniah atas usaha yang dilakukan, dan juga bagi anda yang belum mendapat kelulusan dan disebutkan tadi oleh MISHA, boleh cuba melakukan penilaian risiko dan pelan-pelan kembali semua masuk ke dalam industri. Baik.